رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. Alhamdulillah, syukur. Malam ni kita sambung lagi pengajian kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-141. Sebelum kita masuk pelajaran kita, saya suka untuk mengimbas kembali cerita kita tentang Kepulauan Papua. Saya pernah cerita sebelum ini, terdapat satu suku kaum yang duduk di Pulau Papua ni. Mereka ni duduk di tengah-tengah hutan yang istimewanya. Mereka inilah orang-orang yang mempunyai rumah paling tinggi di dunia. Sebab mereka duduk di pucuk-pucuk pokok. Pokok yang besar-besar, pokok balak tu pun rumah dia di hujung, 30 kaki, 40 kaki. Suku kaum Korawai. Sampai tahun 70-an barulah mereka ni sedar ada manusia lain selain daripada mereka. Sebelum itu, kalau kata pengkaji, mengikut kata pengkaji, mereka fikir mereka sajalah orang yang ada dalam dunia ni, tak pernah berjumpa dengan manusia. Jadi mereka ni duduk di Pulau Papua. Hari ini kita tak mau cerita dah pasal Korawai ni. Ada cerita yang lain pula yang berkait dengan hari raya tempoh hari. Pulau Papua ini kedudukannya, kalau kita ni semenanjung, ke timur daripada kita tu Laut Cina Selatan. Lepas tu ada Sabah Sarawak. Ada pula laut, ada pula pulau Sulawesi, ada pula laut, ada pula Kepulauan Maluku, Ambon, ada pula laut lagi. Barulah sampai Pulau Papua. Di hujung sekali sana Kepulauan Solomon. Sebab orang putih dia kaitkan dengan Nabi Sulaiman. Dia kata orang-orang asli yang duduk di Pulau Solomon tu dulu hamba abdi kepada Nabi Sulaiman. Mereka ni ada simpan harta. Sebab tu orang putih namakan Pulau Solomon, Pulau Sulaiman. Tapi khabarnya mereka pergi ke sana cari-cari tak jumpa apa pun. Cuma sampai hari inilah pulau tu disebut Pulau Solomon. Patah balik Pulau Papua ni. Pada hari raya yang lepas, sewaktu orang Islam sembahyang di satu tempat di Pulau Papua ni, nama pekan tu ialah Pekan Tolikara. Tengah-tengah sembahyang raya tu, tiba-tiba puak Kristian ni dia serang dengan panah dan juga batu-batu. Di media negara kita ni tak berapa nak cerita sangat. Kalau tengok media Indonesia dia cerita, dia serang masa tengah sembahyang. Rupa-rupanya sebelum hari raya tu lagi, puak Kristian ni, sebab mereka majoriti, minoriti orang Islam, jadi yang banyak pegang pemerintahan di sana, walaupun mereka ni di bawah Indonesia, tapi yang berkuasa di pulau tu kebanyakan orang Kristian lah. Dah edar surat lah. Dia kata pada hari raya nanti tak boleh nak buat sembahyang raya besar-besaran, ramai-ramai tak boleh. Nak bertakbir ramai-ramai sampai terdengar kepada orang lain, nak pakai pembesar suara semua tak boleh. Sebab pada hari raya itu orang-orang Kristian ni dia ada pula dia punya macam pertemuan lah, macam satu majlis. Memang dia saja buat pada hari raya tu, supaya orang Islam di kota Tolikara ni tak boleh nak sembahyang raya. Sepatutnya biarlah buatlah hari lain kan. Dia tak mahu. Pulau Papua ni sebenarnya dia dekat dengan Pulau Ambon, Pulau Maluku. Yang kita ingat tahun 1990-an dulu ni, di mana orang Islam ramai kena bunuh, kena potong-potong badan semua kan. Dekat-dekat situ juga dia nak jadi. Jadi berlaku di Tolikara. Dan di sana banyak dikibarkan bendera Israel. Tak tahu apa kaitan orang Kristian sana dengan Israel, tapi mereka ni cukup suka Israel dan cukup benci dengan orang Islam. Ini cerita di Papua. Jadi selepas daripada hari raya tu, nak jadi perang lah di sana. Tapi kalau perang nampak gaya teruklah orang Islam, sebab tak ramai orang Kristian. Jadi pihak Indonesia pun masuk campur semua, damailah sekejap. Cuma hikmahnya kejadian di Papua ni, berdasarkan kejadian itu kita dapat tahu lah, rupa-rupanya di Papua ni ramai orang Islam walaupun minoriti. Sebelum ni kita duk sangka di sana orang asli ni, yang penuh orang asli saja di sana. Rupanya orang Islam pun ramai.
Dan hikmahnya lagi, kita dapat tahu tentang nama kota Tolikara. Sebelum ni tak pernah dengar pun Tolikara. Papua pun dengar sekali-sekala saja. Dan hikmahnya lagi, orang di Tolikara tu akan dapat masjid baru. Sebelum ni masjid dia tak apa cantik, dia sebut musola. Lepas ni akan buat yang baru, lagi cantik lagi. Hikmah dia. Dan hikmah dia satu lagi, dia dapat tolak tanggapan dunia yang mengatakan bila teroris ataupun pengganas ni mesti Islam. Kalau Islam, teroris. Kalau teroris, Islam. Sekarang ni yang nampak di sana, orang Kristian pun teroris. Jadi tak boleh dah nak katakan Islam ni teroris. Teroris Islam. Orang Kristian pun ada juga yang teroris. Jadi jalan penyelesaian dia tu, kalau nak selesai saja-saja macam tu, rugi balik pihak Islam. Kata Habib Rizik. Habib Rizik ni dia ketua kepada satu pertubuhan di Indonesia, Front Pembela Islam, FPI. Dia kata nak damai ni sepatutnya kena buat perjanjian. Antara isi perjanjian dia yang pertama, pemerintah di sana tak boleh nak larang perempuan Islam nak pakai tudung. Sebab di sana tak boleh. Orang Islam tak boleh pakai tudung. Sebab mereka ni majoriti orang Kristian. Padahal Papua tu dalam negara Indonesia, kan? Tapi orang Islam tak boleh pakai tudung. Tapi kalau kita macam di Malaysia ni, kalau kita buat macam tu kepada mereka, satu dunia akan kutuk kita. Apa ni menindas agama lain. Contohlah kita kata orang Kristian tak boleh pakai rantai salib Kristian. Orang Kristian di Malaysia, dah tentu dah satu dunia akan kutuk kita, menindas agama lain semua ni. Tapi yang berlaku di sana, kita tak boleh nak amalkan agama kita, dunia duduk diam, kan? Dia terbalik. Padahal dalam negara Islam tu Indonesia. Yang kedua, tak bolehlah pihak di sana nak larang ibadah umat Islam. Macam kita di sini, mereka nak sambut Christmas ke, Hari Wesak ke, Thaipusam ke, kita tak pernah halang pun. Tak pernah pula mereka nak sambut di Batu Cave tu, tiba-tiba pada hari tu kita kata orang Hindu tak boleh sambut ni Thaipusam semua ni, sebab orang Islam nak buat majlis kat situ. Pada hari mereka nak sambut Thaipusam tu, kita nak buat majlis pula di situ. Saja-saja pergi buat. Kalau kita buat macam itu, dah tentulah satu dunia akan kutuk kita. Tapi yang berlaku di Papua ni macam tu. Bila sampai tang hari raya, masa itulah mereka nak buat majlis je. Tak mau bagi kita sembahyang raya. Kemudian di sana juga tak boleh dipasang papan tanda, kata yang ni masjid, tak boleh. Jadi tak boleh ada papan tanda. Yang ni musola, yang ni surau, tak boleh. Sepatutnya kena bagilah. Sebab kita di sini pun orang buat papan tanda gereja ke, tokpong ke, kita tak halang pun. Jadi sepatutnya macam tu. Jadi nampaknya puak Kristian di Indonesia ni, khususnya di Papua ni, dia melampau lah. Padahal duduk di bawah Indonesia tu, dia melampau. Dan Pulau Papua ni, dia terkenal dengan burung cendrawasih. Masa saya kecil-kecil dulu, orang cerita burung cendrawasih ni, dia ni burung sakti, datang daripada syurga. Dia minum pun air embun daripada syurga ke apa kata. Sangat cantik. Hidup dia tu terbang je. Dia tak pernah turun ke tanah. Kalau dia turun ni kira mati lah. Turun mati. Sekali je dia turun, matilah tu. Dan bila dia mati, badan dia pun tak kuat. Jadi orang pakat berebutlah cari burung cendrawasih ni. Jadi masa sekolah menengah tu, saya tengok satu rencana orang putih buat. Rupa-rupanya burung cendrawasih ni dia banyak dekat Papua ni. Cuma di kawasan kita ni yang kurang. Jadi bila dapat seekor cendrawasih, kita rasa hebat lah, ni sakti lah. Di sebelah Papua ni berlambak. Di sebelah disebut Irian, Papua, Kepulauan Solomon, Utara Australia, banyak burung cendrawasih ni. Bukan sesuatu yang menghairankan. Dia hidup macam burung biasa. Dia ada rumah dia, sarang dia di lereng-lereng bukit. Yang boleh kata tak reput tadi tu, rupanya orang asli di Papua ni, bila mereka nak hadiahkan kepada pelayar-pelayar, orang luar datang ke tempat mereka, sama ada orang putih ataupun orang Melayu, dia nak hadiahkan, dia hadiahkan burung cendrawasih yang dah mati. Yang boleh tak reput tu sebab mereka ada cara. Dia salai burung tu macam mana tu, burung tu dia tak reput. Yang tu lah. Bukan sebab burung tu sakti. Kita jenuh cari burung cendrawasih. Di Papua berlambak. Kalau buka dalam internet, cari dalam YouTube pasal burung cendrawasih di Papua ni sangat banyak. Beribu-ribu tu. Bukan benda yang heran.
Masuklah pelajaran kita. Di penghujung kitab Tauhid ini, Imam Ghazali dia bincang 3 permasalahan. Kitab Tauhid dah habis dah sebenarnya, tapi di hujung dia tu Imam Ghazali letak 3 masalah. Yang pertama, Islam dengan iman ni samakah ataupun berbeza? Islam dengan iman samakah? Islam ni imankah? Iman ni Islamkah? Ataupun berbeza? Nanti dia bagi jawapan. Masalah yang kedua, iman. Iman ni boleh bertambah, boleh berkurang tak? Ataupun bila kata satu-satu orang tu beriman, dia tak ada bertambah, tak ada berkurang. Dan yang ketiga, perkataan. Kalau orang tanya kita, kamu ni orang beriman kah? Mukmin kah? Kita pun jawab, saya orang mukmin, insya-Allah. Ada insya-Allah pula di belakang. Boleh tak jawab macam tu? Bila sebut insya-Allah ni macam ragu-ragu pula. Kamu ni orang beriman tak? Saya orang beriman, insya-Allah. Ada insya-Allah pula. Boleh ke tidak? Inilah 3 permasalahan yang Imam Ghazali dia nak huraikan secara ringkas kepada kita. Yang pertama tadi, Islam dengan iman ni sama ke tidak? Yang kedua, iman ni bolehkah bertambah ataupun berkurang? Yang ketiga, kalau kita kata saya ini orang mukmin, insya-Allah, okey ke tak okey? Cuma permasalahan yang 3 ini tidaklah kita hurai secara ayat demi ayat. Pelajaran kita yang sebelum-sebelum ini boleh kata umumnya kita hurai ayat demi ayat lah. Itu yang makan masa lama. Tapi bahagian permasalahan ni saya petik-petik saja. InsyaAllah boleh faham juga apa yang Imam Ghazali nak bagi tahu.